mana yang tak penting Mana yang penting je kita baca. Okey. Al-faslul awwal. At-ta'riful 'am bi ulumil Quran. Muka surat 7. Okey. هذا التعبير علوم القرآن يدل لغة على أنواع العلوم التي تتصل بالقرآن الكريم. Okay, first kali, semua jenis ilmu, untuk kita mahir semua jenis ilmu, labudda kita kena tahu ta'rif. Ta'rif semua jenis ilmu. Untuk ulumul Quran, kita pecah kepada 3 jenis ta'rif. Yang pertama, ta'rif secara tarkib idafi, iaitu ulumul Quran. Mudhaf, mudhafun ilaih. Ulumul Qurani. Yang kedua, ta'rif ulum sahaja. Yang ketiga, ta'rif Quran sahaja. Macam tu. Sama juga pun, mana-mana ilmu, kita akan ta'rifkan mengikut 3 ni. Contoh, ilmu usul fiqh kan. Ilmu usul fiqh. Yang pertama, ta'rif usulul fiqh. Yang kedua, ta'rif usul sahaja. Lepas tu, ta'rif fiqh sahaja. Macam tu. So, untuk korang mahir mana-mana jenis ilmu, korang kena tahu ta'rif. Okay. Ulumul Quran, kita panggil sebagai ta'rif tarkib idafi, iaitu ta'rif yang murakkab. Dia terdiri daripada 2 huruf, 2 perkataan. Lepas tu, setiap ta'rif pula, dia ada lughatan wastilahan. Lughatan wastilahan. So, korang kena hafal lah. Sebab ni confirm keluar exam. Mana-mana doktor pun. Okay. Hadha ta'bir ulumul Quran. Ibarat ulumul Quran ni membawa maksud kepada anwa'il ulumi allati tattasilu bil Quranil Karim. Semua jenis-jenis cabang ilmu yang bersangkutan ataupun yang berkaitan dengan ulumul Quranil Karim. So, macam saya cakap tadi kan, kita ada pecahan 3 ta'rif. Ulumul Quran, ulum sahaja, Quran sahaja. So, ulumul Quran, lughatan dia anwa'il ulumi allati tattasilu bil Quranil Karim. Ikutlah, kalau korang mampu hafal, hafal lah. Kalau tak mampu hafal, korang faham bahasa Melayu pun dah cukup dah sebenarnya. Lepas tu tinggal korang buat sendiri. Jenis-jenis cabang ilmu yang bersangkutan ataupun yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Okay, settle. Okay, tengok perenggan yang ketiga tu. Perenggan seterusnya. Wahakadha kana yasta'milu fi usulil mutaqaddimin. Ta'rif ni juga yang digunakan oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Fayuradu bihi ulumi tu'khadhu minal Qur'ani min ulumi syar'i. Diambil nama ulumul Quran ni berdasarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu syariah. Contohnya ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu akhlak, ma'arif al-ammah, contohnya ilmu-ilmu am, contohnya insan, kaun, penciptaan, tabi'ah, wan nabat, tumbuh-tumbuhan, wasama, wal aflak, langit dan bintang-bintang. So, ulumul Quran ni, macam takrif dia kita faham tadi, semua jenis cabang ilmu yang berkaitan dengan ulumul Quran, yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran lah sumber segala jenis ilmu. Ilmu doktor ke, ilmu sains ke, ilmu matematik ke, semua daripada Al-Quran. Sebab tu dalam kitab ni kita akan belajar semua jenis ilmu. Ilmu fiqh kita akan belajar, ilmu akidah pun kita akan belajar. Macam tu lah. Okay, perenggan yang ketiga tu. Kama yuradu bihi bi ulumil Quran lughatan ulum tu'khadu ma'anil Quran mubasyaratan. Lepas tu dengar ke? Sorry, terkeluar. Okay. Dengar. Dengar sorry Okay. Perangai, sila. Kalau nak tanya apa-apa, angkat je tangan tau. Takut saya tak perasan ke. Okay. Lepas tu perangai ketiga tu, baris yang ketiga tu. فيدخل تحت هذا التعبير بهذا الاستعمال اللغوي الثاني علوم كثيرة ضخمة مثل علوم التفسير. Ilmu tafsir, sama je lah maksud dia pun, cuma dia hurai lebih panjang lah. Dia kata takbir yang dimaksudkan ulumul Quran ni adalah penggunaan semua jenis ilmu-ilmu yang banyak, ulumul kathirah. Contohnya ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu rasam uthmani, ilmu ijazul Quran, wa ilmu i'rabul Quran, wasairul ulumuddin wal lughatan wal balaghah. Tu lah
Macam kita cakap tadi, semua jenis ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, semua tu termasuk bawah ulumul Quran. Okay, muka surat seterusnya. Kita ambil pentingnya sebab banyak sangat kalau nak baca semua. Ulumul Quran ni fil istilah. Tadi tu lugatan kan. Sekarang ni ulumul Quran dari segi istilah pula. Huwal mabahithul kulliyah allati tata'allaqu bil Quranil Karim. Semua jenis perbincangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Dia macam hampir lebih kurang sama je. Bezanya kalau korang nak hafal nanti, lugatan tu anwa'ul ulum. Kalau istilah pula al-mabahithul kulliyah. Macam tu lah. Tapi hujung tu tata'allaqu ataupun tatasilu. Ikutlah. Min nahiyatin nuzulihi, sama ada dari segi penurunan Al-Quran, wa tartibihi wa jam'ihi, ataupun penyusunan ayat Al-Quran, penyusunan surah, wa jam'ihi, pengumpulan Al-Quran, wa kitabatihi, penulisan Al-Quran, wa tafsirihi, pentafsiran Al-Quran, wa ijazihi, ijaz Al-Quran, wa nasikhihi, pemasuhan Al-Quran, wa mansukhihi sama lah. Okay. Kemudian, okay, settle ulumul Quran dari segi lughatan wassalahan. Sekarang kita masuk at-tasnif fi ulumil Quran. Oh, dalam kitab ni dia tak bagi takrif ulum dengan Quran. Ya, ada kat belakang. Ada kat belakang. Okey. At-tasnif fi ulumil Quran. Tasnif ni adalah penulisan-penulisan ataupun karangan-karangan kitab oleh para ulama. Wa bin nazari li ahammiyati hadzal ilm kathurat ad-dirasat fihi fil qadim wal hadith. Kerana disebabkan terlalu pentingnya ilmu ulumul Quran ni, maka banyaklah berlaku penulisan-penulisan ataupun pembelajaran-pembelajaran dalam ilmu Al-Quran fil qadim wal hadith, sama ada dulu ataupun sekarang. Fakataba katsirun minal mufassirin, maka ulama-ulama tafsir pun menulis kitab yang banyak fi muqaddimat tafasirihim buhuthan hammatan fi ulumil Quran. Dulu, sebelum tu kau kena tahu ulumul Quran ni adalah zaman sekarang adalah ulum yang mustaqilatun. Ilmu yang berasingan dah. Dulu tak ada ulama pun yang tulis kitab ulumul Quran sahaja. Macam tu. Faham tak? Sebab saya cakap macam dalam kitab ni bagi tahu fakataba katsirun minal mufassirin. Dulu ulama-ulama tafsir ni, dia orang tulis kitab tafsir, dekat mukadimah dia orang selitkan ulumul Quran. Dia orang selitkan sikit information berkaitan dengan ilmu Quran. Sebab dulu tak ada pun orang tulis kitab yang khas untuk ulumul Quran. Macam kita guna sekarang ni kan, kitab ulumul Quran, Dr. Nuruddin Itiran. Dulu tak ada. Zaman sekarang je yang ulama dah start tulis kitab secara berasingan. So dulu ulama tulis macam mana? Dalam kitab tafsir dia orang, awal-awal mukadimah dia orang tulis sikit berkaitan dengan ulumul Quran. Dalam kitab hadis, dekat mukadimah dia orang tulis sikit berkaitan dengan ulumul Quran. Dekat kitab akidah pun, dekat mukadimah dia orang tulis sikit berkaitan dengan ulumul Quran. Macam tu. Macam tu lah. So datanglah para ulama, mereka pun tulis kitab secara mustaqilatun, secara berasingan berkaitan dengan ulumul Quran. Lepas tu bawah tu, wasannafal ulama muallifat mustaqillatun. Maka ulama pun datang, dia orang tulis penulisan dia orang mustaqilatun, secara berasingan dengan ilmu-ilmu yang lain. Tashtamilu kullu ulumil Quran, yang merangkumi semua jenis ilmu Al-Quran. Mithlu hadhihi al-kutubul hammah. Contohnya, ni senarai-senarai kitab-kitab yang penting. Kitab yang pertama, Fununul Afnan Ibn Jauzi. Ni kau kena hafal lah. So, kalau Dr. Mukhtar, saya ambil dengan Dr. Mukhtar tu, dia tanya soalan ni, dia tanya takrif, kemudian dia tanya nama kitab. So saya cadangkan korang hafal 3 kitab yang penting ni. 4. Yang pertama Fununul Afnan Ibn Jauzi, Al-Imam Ibn Jauzi. Yang kedua Al-Burhan fi Ulumil Quran Liz-Zarkashi. Untuk pengetahuan korang, untuk kita hafal nama imam, tak semestinya kita hafal nama panjang dia. Contohnya Lil Imam Abil Faraj Abdul Rahman bin Jauzi. Macam tu. Kalau mampu hafal, lagi bagus. Kalau tak mampu, hafal nama panggilan pun tak apa. Kita panggil kunyah ataupun lakab dia. So, Fununul Afnan li Ibn Jauzi. Al-Burhan fi Ulumil Quran li Zarkashi. Al-Itqan fi Ulumil Quran li Suyuti, Al-Imam Suyuti. Ni masyhur lah, makruf lah kan. Tu lah. Lepas tu lagi satu, yang terakhir yang saya cadangkan untuk korang hafal. Sebab kitab-kitab yang saya sebut ni, kitab-kitab yang sangat famous lah.
Manahilul Irfan. Manahilul Irfan, muka surat 11, muka surat 9. Wa min ahammil mu'allifatil mu'asirah Manahilul Irfan fi ulumil Quran oleh Lizurqani. Al-Imam Zurqani. Macam ni, untuk sajalah nak bagi pengetahuan dekat orang. Pertama, Al-Burhan oleh Az-Zarkashiyin. Az-Zarkashi tulis Al-Burhan yang wafat pada tahun 794. Kemudian datang Al-Imam Suyuti. Dia berdasarkan Kitabul Burhan. Kemudian dia tulis Kitabul Itqan. Dia lengkapkan lagi apa yang tak lengkap dalam Kitabul Burhan. Bukan tak lengkap, maksudnya ditambah beberapa fawaid lah. Ditambah beberapa faedah dalam Kitabul Itqan yang tak ada dekat Kitabul Burhan. Kemudian datanglah ulama-ulama mu'asirah. Ulama mu'asirah ni ulama-ulama zaman sekarang lah, yang kontemporari. Contohnya Al-Imam Zurqani. Dia pun baca kitab Al-Burhan Lizarkashi. Kemudian dia baca kitab Al-Itqan Lisuyuti. Kemudian dia gabungkan dua-dua kitab ni, jadilah kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran oleh Al-Imam Zurqani. Okay, macam tu lah. Settle. Muka surat seterusnya, muka surat 10. Al-Quran wal wahyu wa tanazzulatuhu. Al-Quran, wahyu dan penurunan-penurunannya. Penurunan Al-Quran ataupun wahyu. Al-Quran. Okay. Macam saya cakap tadi kan, kita tahu ta'rif ulumul Quran. Lepas tu kita tahu ta'rif ulum. Lepas tu kita tahu ta'rif Al-Quran. Dalam kitab ni tak sebutkan ta'rif ulum. Okay. Hadal ismu Quranun fil lughati. Quran dari segi lughatan ala asahil Arab. Okay, ulama ada banyak pandangan. Yang paling asah, yang paling sahih lah, pandangan yang paling sahih, masdarun ala wazan ghufran. Dia masdar atas wazan ghufran ataupun fu'lan, macam tu. Kau tahu kan wazan-wazan ni kan, wazan saraf kan. So asal kalimah dia qara'a. Lepas tu atas wazan fu'lan jadi Quran. Inna alaina, dalil dia wa inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Adapun ta'rif secara istilah, faqad ta'addadat ta'ariful ulama lil Quran. Ulama banyak sangat ta'rif dia ketika menerangkan ta'rif Al-Quran. Bisababin ta'adudiz zawaya, iaitu kenapa banyaknya pandangan? Sebab banyaknya ciri-ciri yang diambil kira oleh para ulama. Yang zurul ulama minha ilal Quran, yang mana mereka lihat pada Quran. Contohnya, ulama hadis, mereka terjemahkan, mereka tafsirkan Al-Quran sesuai dengan ilmu diorang. Ulama akidah, mereka ta'rifkan Al-Quran sesuai dengan ilmu akidah diorang. Sebab setiap ilmu, likul ilmin manhajin. Setiap ilmu ada manhaj dia sendiri. So, sebab tu banyak ta'rif. Sebab ulama berbeza pandangan, berbeza sudut pandang. Ulama hadis dia pandang macam ni, ulama akidah dia pandang macam ni, ulama fiqh dia pandang macam ni. Sebab tu banyak ta'rif. So, dia kata, lepas tu mu'alif kata apa? Mu'alif kitab ni kata apa? Wa nahnu nakhtaruhuna. Baris ketiga. Wa nahnu nakhtaruhuna. Maka pandangan yang kami pilih di sini, at-ta'riful munasib li ghardi dirasatina. Ta'rif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kami. Yang mu'alif nak tulis lah, dan mu'alif nak ajar. A'ni tamhid bima'arifi ammah. Iaitu dia ambil ta'rif yang umum, wahammatun dan penting, mujazatun. Okay. Kalimah mujaz dalam kitab ataupun dalam bahasa Arab membawa maksud ringkas dan padat. So sebab tu kita katakan kalamul Arab kalamul mujaz, iaitu kalam yang ringkas dan padat. Contoh alah, nanti korang pun banyak jumpa. Dia macam dalam Arab kalimah tu pendek je, tapi bila nak terjemah bahasa Melayu dia jadi panjang. Tu kalimah tu kita panggil sebagai kalam mujiz ataupun mujaz, sama. So ta'rif yang diambil ni adalah ta'rif yang secara umum, walaupun umum tapi still penting, dan mujaz anil Quran Karim. Fanaqulu, maka ta'rif yang kita ambil, Al-Quranu huwa kalamullah al-munazzal 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktub fil masahif, al-manqul bitawattur, al-muta'abbad bitilawatihi, al-mu'jaz walau bisuratin minhu. Okay. Kemudian kita dah tahu ta'rif lughatan wa istilahan. Lughatan, masdar min qara'a, atas wazan fu'lan. Sebab tu jadi Quran. Lepas tu istilah pula, korang hafal lah. Saya rasa senang juga sebab ta'rif ni kita dah hafal daripada sekolah menengah lagi. Al-Quran,
kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf, dinakalkan secara tawatir, dapat pahala bagi siapa yang baca, al-mu'jaz walau bisuratin minhu, penuh dengan kemukjizatan walau satu surah. Macam tu. Okay. Lepas tu, muka surat 10, 11. Sekejap. 10, 11, 12, 13 kali kot. Dia menerangkan maksud setiap satu tu. Apa maksud al-munazzal ala nabi? Apa maksud al-maktub fil masahif? Apa maksud al-manqul bitawattur? Dan sampai habis lah. Okay. Okay. Tengok bawah sekali tu. Kalamullahul munazzal ala nabi SAW. Nombor 1. Apa yang dimaksudkan dengan kalamullahul munazzal ala nabi? Iaitu yang pertama, ib'adu kullu kalamin liwaillahi ta'ala. Iaitu kita menjauhkan segala kalam selain daripada kalamullah. Maksudnya, kalam Nabi pun tak dikira sebagai Quran. Kalam para sahabat tak kira sebagai Quran. Hadis tak kira sebagai Quran. So, yang dimaksudkan dengan Quran adalah semata-mata kalamullah. Okay. Ib'adu kullu kalamin liwaillahi ta'ala mahma kana 'aziman. Walaupun kalam tu kalam yang agung. Contohnya kalam Nabi Muhammad SAW. Kalam baginda pun kalam yang agung. Tapi kita tak anggap sebagai Quran sebab bukan kalamullah. An yusamma. Kita menjauhkan segala kalam selain daripada Allah, daripada kita namakan dia sebagai Quran. Wa sawa'un fi dhalika hadithin Nabi SAW. Walaupun kalam tu kalam Nabi. Aw ghairihi, ataupun kalam orang lain. Minal insi wal jinni wal malaikah, sama ada kalam malaikat ataupun kalam jin, kalam manusia, kalam Nabi, kita tak panggil sebagai Quran. Fa kullu dhalika la yusamma Qur'anan, maka semua benda tu tak dianggap sebagai Quran sebab dia selain daripada kalamullah. Okey. Yang kedua, qauluhu ala Muhammadin ihtirazin amma unzila ala al-anbiya isabiqin. Okey, yang kedua pula. Okey, kita dah faham kalamullah. Sekarang kita faham pula al-munazzal ala Nabi SAW. Kenapa disebutkan diturunkan kepada Nabi? Kerana kita mengecualikan semua Al-Quran ni daripada diturunkan kepada Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Kat-Taurati wal Injili wal Zaburi wa ghairiha. Fala yusamma syai'un minha Qur'anan. Maka semua benda yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, kita panggil sebagai Quran. Okay. Yang kedua, al-maktub fil masahif. Wa hadhihi maziyatul lil Quran. Ini ciri-ciri Al-Quranul Karim. Annahu duwina wa hufidha bil kitabati. Iaitu Al-Quran ni ditulis, dihafal. Hafal pula ada dua cara. Dengan hafal kat dada dan hafal secara tulis. Hafal tu maksudnya, hafal tu dua maksud. Satu tu hufidha, satu lagi tu jumi'ah. Sebab, hafallah, dia boleh jadi dua maksud. Satu tu hafal, satu lagi tu jaga. So kalau hafal di dada, memang hafal di dada macam kita hafal Quran sekarang kan. Kalau jaga secara tulis. Sebab tu dia tulis kat sini, wa hufidha bil kitabati. Dan Al-Quran ini dipelihara ataupun dijaga dengan penulisan. Mundu ahdan Nabi SAW. Semenjak zaman Nabi SAW. Okey, macam tu. Yang jim. Yang ketiga, al-manqul bitawaturi. Sekejap Okay, ni saja nak share kat korang. Kan kita baca tadi kan, wa hadhihi maziyatun lil Quran ni annahu duwina wa hufidha. Kenapa kita baca duwina ataupun hufidha? Itu kita panggil sebagai fi'il mabni lil majhul ataupun fi'il mabni lima la yusamma fa'iluhu ataupun fi'il mabni lil maf'ul. Tiga-tiga ni sama maksud. Sebab kan kita tahu kan, wazan fi'il yang biasa fa'ala. Maksudnya, contoh, fa'ala, kita ambil apa-apa, kataba Muhammadun risalatan. Muhammad telah menulis surat. Okey. Kalau kutiba atas wazan fi'il mabni lil majhul, maksudnya dituliskan surat itu. So siapa fa'il dia? Majhul lah. Tidak diketahui. Macam tu. Tu kita panggil sorof lah. Tu ilmu sorof. Saja nak share korang. Akan datang nanti korang akan jumpa banyak nanti. Okay. Kalau tak faham, nanti angkat tangan tau. Tanya je.
Okay, Jim. Al-manqul bitawaturi. Ay, annal Qur'ana. Okay, kalau baca kitab, nanti kau akan banyak jumpa kalimah ay. Ay, alif dengan ya tu kan. Ay tu maksudnya maksud lain. Macam tu. Al-manqul bitawaturi, dinakalkan secara tawatur dengan maksud lain. Annal Qur'ana qad naqalahu jam'un 'azimun ghafirun la yumkin tawati'ihim 'alal kadhib wala wuqu'il khata' minhum salafah. Apa maksud mutawatir? Ha, maksud mutawatir adalah jam'un an jam'in, diriwayatkan daripada segolongan yang besar kepada segolongan besar yang lain. Lepas tu la yumkin tawati'ihim, yang mana tidak mungkin kepada mereka untuk berdusta. Wala wuqu'il khata' minhum, dan tak mungkin kepada mereka untuk berlaku silap ataupun kesalahan. Sebab tu Al-Quran ni diriwayatkan ataupun dinakalkan secara mutawatirah. Macam kita belajar syarat nak terima qiraat makbulah kan. Yang pertama mutawatir. Yang kedua muwafiqatun lughatul arabiyah walau biwajhin wahid. Yang ketiga muwafiqatun rasm uthmani. Betul. Macam tu lah. So mutawatir ni adalah diriwayatkan daripada ramai kepada ramai yang lain. Sebab tu ada sanad. Sebab tu pentingnya sanad ni. Sanad ni untuk menjaga kualiti ilmu tu lah. Untuk menjaga kualiti Al-Quran dan sebagainya. Habis. Dal, bawah sekali. Al-muta'abbad bitilawatihi. Ay, ataupun maksud lain dia, anna mujarrada tilawatil Quran ibadatun yuthabu alaiha al-mu'min. Yang dimaksudkan al-muta'abbad bitilawatih adalah diberi pahala bagi siapa yang baca. Iaitu ibadatun. Al-Quran ini adalah satu ibadah. Yuthabu alaiha al-mu'min. Diberi ganjaran pahala bagi siapa yang baca. Walau lam yakun istahdara niyatun tahsilul thawabi tilawah. Walaupun dia tak niatkan untuk dapat pahala. Contoh kita kena paksa baca Quran kan. Contoh kita pergi kelas ngaji, tak rela pun nak ngaji tu, tapi sebab kena paksa, kita pergi lah. Lepas tu baca, balik kelas. Walaupun tak ada niat nak dapat pahala pun, still dapat pahala. Sebab dia al-muta'abbad bitilawatih. Diberi pahala bagi orang yang baca dan mukmin. Okay. Al-mu'jiz walau bisuratin minhu. Al-Quran ini penuh dengan kemukjizatan walau satu surah. Al-i'jaz, bahkan jangankan satu surah, satu ayat pun dah penuh dengan mukjizat. Okay, kita baca dia punya huraian dia. Al-i'jazu a'lamu khasa'isul Quran. Mukjizat Al-Quran ini adalah sebesar-besar ciri-ciri Al-Quran. Ciri yang paling agung adalah Al-Quran ini penuh dengan kemukjizatan. Hatta law urifa Al-Quran bihadhihi sifah al-kalamul mu'jiz lakafa dhalika litamyizihi wa ta'rif bihi. Sehingga kan kalau kita nak takrifkan, ulama cakap, kalau kita nak takrifkan Al-Quran, tak perlu takrif yang panjang-panjang tu pun. Contohnya, kan kita hafal tadi kalamullah al-munazzal sampai habis kan panjang. Ulama kata, punyalah besar ciri-ciri mukjizat Al-Quran ni, sampaikan kalau orang tanya kan, apa takrif Al-Quran, kalau kita cakap al-kalamul mu'jiz pun, dia kata lakafa dhalika, telah memadai dah, telah mencukupi dah. Litamyizihi wa ta'rif bihi, untuk kita bezakan Al-Quran dengan benda lain. Sebab mukjizat ni memang sebab mukjizat lah yang membezakan Al-Quran dengan benda lain. Macam tu. Wal Quran mu'jizun bijumlatihi, dan Al-Quran ini penuh dengan kemukjizatan dengan ayat-ayat dia. Kama annahu mu'jizun bi ayyi suratin minhu, seperti mana dia penuh dengan mukjizat walau satu surah daripada 30 surah tu. 30 surah, 114 surah. Walau kanat hiya aqsaru suratin minhu min suwarihi, walaupun surah tu surah paling pendek, dia still dikira penuh dengan kemukjizatan. Macam tu. Okay. Asma'ul Quran, nama-nama Al-Quran. Arafna anna lafzatul Quran hiya ashharu asma'il Quran. Seperti mana kita tahu, lafaz Al-Quran ini adalah ashharu asma'il Quran. Lafaz Quran yang paling masyhur. Bal hiyal ismul ilmu ad-dalu ala hadzal kitabul aziz. Yang mana Al-Quran ni isim alam yang bermaksud
kitab yang suci ni Al-Quran lah. Walil Qur'ani asma'un ukhra, untuk Quran ni ada banyak lagi nama yang lain. Kathiratun yushiru kullu minha ila janib min khasa'is al-Quran aw fadailihi. Yang mana setiap nama tu membawa ciri-ciri yang berbeza. Contoh, tak ada contoh pun, jadi kita baca. Wa qad uniyal ulama bi ihsa'iha wa istiqsa'iha wa syarhiha. Wa min ashhari asma'il Qur'anil Karim, dan di antara nama-nama Al-Quran yang masyhur, Al-Kitab. Wa hadhihi al-maddah ma'khudatun fi asliha min al-katbi. Okey. Nama pertama Al-Kitab. Asal kalimah dia kataba. Kataba yaktubu kutban ataupun katban ataupun kitabatan. Banyak masdar. Itu kita panggil sebagai masdar sama'i. Masdar yang tak ada wazan pun. Kita tahu masdar tu berdasarkan pendengaran daripada orang Arab je. Okey, maksud kataba adalah jama'ah, iaitu mengumpulkan. Wa minhul kutaibah lil jaish lijtima'iha. Thumma utliqat 'ala al-kitabati jam'ihal hurufi. Kenapa dinamakan katabah untuk Al-Quran? Sebab kita kumpulkan segala huruf tu. Faham tak maksudnya? Contoh, apa-apa ayat pun, asal dia kan huruf alif, ba, ta, sa, jim sampai habis kan. So bila kita kumpulkan huruf tu, dia jadi perkataan, jadi kalimah. Lepas tu kita kumpulkan pula kalimah, dia jadi jumlah, dia jadi ayat. Lepas tu bila kita kumpulkan ayat, dia jadilah Al-Quran. Macam tu. Sebab tu nama Al-Quran Al-Kitab. Asal dia kataba. Kataba bermakna jama'ah, kumpul. Ataupun sumiyal Quran bidzalika li'annahu yajma'u anwa'an minal qasas. Dinamakan juga Al-Quran sebagai kataba ataupun bermakna jama'ah kerana dia mengumpulkan semua jenis-jenis kisah-kisah, wal ayat wal ahkam, dan dia kumpulkan jenis-jenis ayat, dan dia kumpulkan juga hukum-hukum, wal akhbar an aujahin maksusatin, dengan wajah-wajah tertentu. Contoh, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ismail, Ibrahim dan sebagainya. So bila kumpulkan tu, tu yang nama jama'ah. Jama'ah sama maksud dengan kataba. Kataba dipanggil Al-Quran sebagai Al-Kitab. Okey, tu je lah. Okey, ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada apa-apa, korang thumbs up lah. Tanda korang faham ke atau sebagainya. Kalau saya laju cakap tau, takut saya shock sendiri je. Okey. Nama lain untuk Al-Quran, Az-Zikru. Dalilnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalam Ustaz 14 tu, di antara nama-nama lain, wa min asma'il Quran An-Nur. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Wa munasabatun hadhihi at-tasmiyah anna al-Qur'ana yukshafu al-haqa'iqi wa yajilluha bi bayanihi an-nasi' wa burhanihi as-sati' wa yaj'alna nadraka ghawamidal halal wa haram. Quran ni nur, disebabkan nur kan maksudnya cahaya. Maka Al-Quran ni menjadi cahaya dan petunjuk kepada manusia untuk membezakan hak-hak. Macam tu lah, membezakan hak-hak. Sampai kita tahu mana halal, mana haram. Dia kata wa yaj'aluna nadriku ghawamidul halal wa haram wa ma la yastaqilul aqli wa tawassul ilaihi min ulumil aqidah wa syari'ah wa ghairiha. Macam tu. Nama lain Al-Furqan. Qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kenapa dinamakan sebagai Al-Furqan? Sebab annahu farraqa bainal haqq wal batil. Kerana Al-Quran ini memisahkan di antara hak dan batil. Farraqa bermakna pisahkan ataupun sama pisahkan lah. Wal iman wal kufur, dia membezakan juga di antara iman dan kufur. Dia bezakan di antara halal dan haram, dia bezakan di antara khair dan syar, baik dan buruk. Wa dzalika lighayatil kamalahu fil hidayah wal bayan. Macam tu. Makna al-wahyu. Okey, settle makna Al-Quran. Sekarang makna wahyu. Makna al-wahyu lughatan, makna wahyu secara lughah. Qala al-Imam Ibn Faris dalam kitab dia Mu'jam Maqayis al-Lughah, al-waw wal ha wal harf al-mu'tal. Waw aslun yadullu ala ilqa'i ilmun fi ikhfa'in illa ghairik. Maksud secara lughatan untuk wahyu adalah
ilmu ilqa'i ilmin fi ikhfa'in ila ghairika, iaitu kau menyampaikan sesuatu ilmu secara sembunyi-sembunyi daripada orang lain. Daripada orang tu tahu. Fal wahyu al-isyarah wal wahyu al-kitabu war risalah wa kullu ma alqaitahu ila ghairika hatta ilmuhu fahuwa wahyu kaifa kana. Macam ni. Wahyu ni ada wa yahtassu ma'na al-wahyi lughatan idafatan ila ma qalahu Ibnu Faris bitadammanihi makna sur'ah fal isyarah sari'ah hiya allati yuqalu lahu wahyun. Okey. 1 2 3 4 kama warada bi makna al-waswasah 5. Okey. Ada banyak takrif secara lughatan untuk wahyu. Ada 4. Yang pertama panjang sikit lah. Yang pertama ni panjang sikit. Ilmu ilqa'i ilmin. Kita menyampaikan sesuatu ilmu fi ikhfa'in, secara sembunyi, ila ghairika, daripada orang lain. Maksudnya orang lain tak tahu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-wahyu tu maksudnya isyarah. Petunjuk lah. Isyarah. Yang kedua, as-sur'ah. Cepat. Maksudnya isyarah secara cepat. So apa dah? 3 kan? Ilqa'i ilmin fi ikhfa'in 1. Yang kedua isyarah. Yang ketiga isyarah sur'ah. Yang keempat ilham. Dari dia wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Itu ilham. Yang keempat bermakna al-waswasah. So wahyu ada 4 takrif. Nanti kau hafal lah. Ataupun kalau tak hafal nak mampu semua, tak mampu nak hafal semua, hafal sikit pun tak apa dah. Tapi kalau macam Dr. Mukhtar, tak silap saya, dia suruh hafal al-isyarah sur'ah tu. Sebab dulu saya ambil dengan dia. So ingat lah sikit-sikit. So tu lah. Nanti kalau lupa korang tulis lah. Yang pertama ilqa'i ilmin fi ikhfa'in ila ghairika, iaitu kita sampaikan sesuatu ilmu secara sembunyi tanpa orang lain tahu. Yang kedua al-isyarah, yang ketiga isyarah sari'ah, yang keempat al-ilham, yang kelima al-waswasah. Okay, settle lughatan. Seterusnya kita pindah ke istilahan. Amma fil istilahi syar'i. Okay. Kepada syar'i bakal tu. Syar'i tu sama maksud dengan istilah. Dalam kitab, nanti kalau korang baca kitab kan, ada ta'rif tu dia cakap ini. Ta'rif lughatan wa syar'an. Sama tu. Lughatan wa istilahan sama maksudlah. Fal wahyu huwa i'lamullahu ta'ala liman istafahu min ibadihi bi tariqin khafiyatin sari'atin. Wahyu ni adalah pemberitahuan Allah liman istafahu, bagi siapa yang terpilih, min ibadihi, daripada kalangan hambanya, bi tariqin khafiyatin, dengan cara yang sembunyi-sembunyi, sari'atin, dan laju. Itu je lah takrif istilah dia. Nanti kau hafal lah. I'lamullah, pemberitahuan Allah, liman istafahu min ibadihi, kepada orang yang dipilih ataupun orang yang terpilih daripada kalangan hambanya, bi tariqin khafiyatin sari'atin, dengan cara yang sembunyi dan laju, cepat. Macam kita tahu lah, para nabi kan orang yang dipilih daripada kalangan hamba Allah. Tu takrif dia. Maratibul wahyi. Wa idza badaghayna at-tafsil li hadha al-ijmal an al-wahyi wa tasa'aluna an kayfiyatihi wa ahwalihi wa atharihi fa inna khayran marji'un yuhaqqiqu lana tilka al-amniyah wa sahibul wahyi nafsuhu fi rasul al-kalam as-salihah wa al-hadith sahihah. Okay, tak ada apa-apa. Hatta ja'ahul haqq wa fi gharin. Sekejap saya cari poin penting. Kaifiyatil wahyi wa laysa maratib al-haqq ala halaini alladaini arafna wa la akhlu min al-malak. Okay. Ustaz sebelah tu. Surat 16. Kaifiyatul wahyi. Cara-cara penurunan wahyu. Walaysat maratibul wahyu muqtasirah ala hadainil halainil ladaini arafnahuma.
minal hadis. Okey, seperti mana yang kita tahu, cara penurunan wahyu kan ada dua. Yang pertama ar-ru'ya, Nabi nampak dalam mimpi. Ataupun Nabi nampak depan mata. Contohnya Isra Mi'raj. Yang keduanya al-akhdhu minal malak. Kau jumpa kan? Muka surat 16 bawah tu. So, dalam kitab ni kata apa? Walaisat maratibil wahyi. Bukanlah maratibil wahyu ni hanya dua saja. Tapi banyak lagi cara. Dua yang kita tahu tu ar-ru'ya wal akhdhu minal malak. Malak ni ifrad bagi malaikah. Malak, malakani, malaikah. Bal inna lahu maratibun wa kayfiyatun iddatun. Bahkan sesungguhnya maratib dan kaifiat-kaifiat penurunan wahyu ni adalah banyak. Zakaral Quran Karim usuliha, yang mana disebutkan dalam Quran Karim. Ayat dia, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Cara penurunan wahyu disebutkan dalam ayat ni. Nanti kita baca satu. Okay, lagi 10 minit. Saya takut korang macam tu lah. Muzakarah kita sejam lah. Sebab kalau nak banyak-banyak nanti tepu pula kan. So, baik kita dapat sikit faham daripada banyak-banyak tapi tak faham. Okay. Daripada ayat tadi tu, kita dapat keluarkan beberapa kaedah penurunan wahyu. Yang pertama, muka surat sebelah tu. Surat 17. Ayyulqiyallahu ma yuridu ilqaihi ila nabi mubasharatan bi tariqin khafin sari'in duna wasitatin. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berjumpa dengan Nabi. Berjumpa dengan siapa yang dia nak. Ilqaihi ila nabi. Allah berjumpa dengan Nabi dia untuk menyampaikan apa benda yang Allah nak sampaikan lah. Mubasharatan, secara direct. Bitariqin khafin, dengan sembunyi, laju, duna wasitatin, tanpa ada wasitah, malaikat lah. Okay. Bukan masalah lah. Kita kena tahu dalam kepala kita. Ni iktikad kita, Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila mana kita baca ayat-ayat macam ni, Allah berjumpa dengan Nabi, Allah bertemu dengan Nabi, semua tu kan. Jangan tanam dalam kepala kita yang Allah jumpa secara direct macam mana manusia jumpa. Itu kita panggil kita panggil mujassimah ataupun tashbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi kufur lah. Sebab kita tajsimkan Allah. Kita jadikan Allah ni macam jisim manusia pula. So, seperti mana yang Allah jumpa Nabi, seperti mana Allah sebut dalam Quran, macam itulah kita beriman. Macam mana cara Allah jumpa? Wallahu ta'ala alam. Allah je yang tahu. Sebab kalau kita tanya, nanti boleh jadi tajsim. So, jadi tajsim kufur. Kufur, terbatallah akidah kita. Okay. Cara yang kedua, ayyukallimallahu nabi. Allah bercakap dengan Nabi. Min wara'i hijabin takliman. Ada hijab lah. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa naik gunung Sinai kan, untuk dapat wahyu. Kan dalam Quran kan dikisahkan Nabi Musa nak jumpa Allah. Kemudian Allah suruh Nabi Musa dekat gunung Sinai. Betul? Lepas tu Allah tak berjumpa dengan Nabi secara zat pun. Tapi Allah baru bagi cahaya. Lepas tu Allah cakap dengan Nabi Musa, bukan cakap secara direct. Bahkan kalau tak silap saya, nanti kalau salah bagi tahu lah. Allah suruh pokok sendiri cakap dengan Nabi Musa. Tu lah. Itu antara maksud yukalimullah Nabi ya. Itu maksud Allah bercakap dengan Nabi. Maksudnya bukanlah Allah secara direct cakap, tapi Allah menggunakan perantaraan. Min wara'i hijab. Okay, cara yang ketiga, ayyursilallahul malak. Allah utuskan malaikat lah. Ini makruf lah, kita semua tahu kan. Allah utuskan malaikat kepada Nabi. Fayulqiya ilaihi ma amarahullahu ta'ala bihi. Maka malaikat sampaikan kepada para Nabi
apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So ada 3 cara dalam ayat ni. Yang pertama, berdasarkan ayat tadi, wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Cara yang pertama, Allah bercakap dengan Nabi, yukallimahu Allah illa wahyan. Yang kedua, aw min wara'i hijab, berdasarkan hijab lah. Allah macam tu lah. Macam saya cakap tadi. Yang ketiga, yursila rasulan. Rasulan kat sini bukan bermakna rasul ataupun nabi tu. Rasul kat sini utusan. Utusan tu malaikat lah. Allah mengutuskan malaikat. Fayuhya bi'iznihi ma yasha. Maka malaikat pun menyampaikan wahyu tu seperti mana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, bab seterusnya, bab maratibul wahyu. Martabat wahyu. Martabat wahyu ni ada banyak lah. Dan kalau nak baca pun dia macam panjang sikit. Jadinya saya cadangkan bawa ke minggu depan lah. Korang okey ke? Sebab okey je kan? Sebab takut panjang sangat maratibul wahyi ni. So daripada panjang-panjang, lepas korang tepu, korang tak faham, saya sekali lah, saya tak faham. Baik kita baca sikit-sikit biar faham kan. Macam saya cakap tadi lah. Fahmu satarain khairum min hifdhu wa qarain. Wa mudzakaratu thnain khairum min hatain. Faham 2 muka surat ni jauh lebih baik daripada hafal 2 gunung. Walaupun 2 muka surat. Tapi kalau kita faham jauh lebih baik daripada kita hafal benda yang tak faham. Wa mudzakaratu thnain khairum min hatain. Dan muzakarah di antara 2 orang jauh lebih baik daripada 2 benda tadi tu. Hafal 2 muka surat, hafal 2 gunung dan faham 2 muka surat. Okey. Saya rasa kita berhenti sampai sini dulu. Ada apa-apa nak tanya ke? Kalau tak faham ke ataupun saya laju sangat ke, sila tanya. Okey. Sebelum kita habiskan muzakarah kita, memandangkan ni baru minggu kedua SEM kita start kan. Jadinya saya nak bagi pesanan sikit lah untuk korang berijtihad. Untuk korang bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Kalau mampu dan direzekikan untuk mumtaz, alhamdulillah. Kalau tak mampu ataupun tak direzekikan, alhamdulillah juga. Sebab result ni semua ni tak siapa nafikan yang result ni semua rezeki. Bukti dia apa? Dalam kelas tu kalau 30 orang belajar bersama, guna otak yang sama, doktor yang sama, kitab yang sama. Tapi kenapa natijah lain-lain? Kenapa result lain-lain? Tu semua rezeki lah tu. So yang penting apa kat sini? Yang penting kita berusaha ataupun kita belajar, kita muzakarah, kita talaki dan sebagainya. Sehingga kan ada syair Arab, dia kata apa? Law kana hadzal ilmu idraku bil muna, ma kana yabqa fil bariyati jahilu. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan, fanadamatul uqba liman yatakasalu. Kalaulah ilmu ini yudraku bil muna, boleh didapati hanya dengan berangan. Muna ni berangan. Maka yabqa fil bariyati jahilu. Nescayalah tiada orang yang akan kekal jahil di bumi ini. Maksudnya tak ada orang jahil lah. Kalau semua orang, kalau ilmu tu hanya boleh dapatkan dengan berangan, nescaya tak ada orang jahil. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan. Berusahalah kamu dan jangan malas, dan jangan jadi orang yang lalai ataupun orang yang ghafil ni kita boleh katakan sebagai orang yang bodoh lah. Iaitu orang yang buang masa, orang yang lalai dan sebagainya. Fanadamatul uqba liman yatakasalu. Kerana penyesalan hanyalah berlaku bagi orang yang malas. Macam tu. So poin dekat sini untuk kita bersungguh-sungguh dan berusaha untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Kalau mampu pergi kita laki luar, alhamdulillah, gila kelas ma'arish, madarik dan sebagainya. Tapi kelas jamiah jangan abaikan. Macam tu. Lepas tu pesanan saya untuk korang sebab awal SEM lagi kan. So ada banyak masa lagi korang nak baiki apa-apa yang kurang.
Hatta saya pun, hatta budak tahun 3, budak tahun 4 pun, banyak lagi kurang dia orang. Baca kitab pun tak pandai, surat I'rab tak pandai, baca kitab tak faham. Wallahi saya kata demi Allah, kalau korang dah tahun 3, tahun 4, baca kitab pun tak faham, ataupun tak pandai baca kitab lagi, saya boleh katakan tu benda yang memalukan dan aib untuk talabul ilm. Semua orang dalam proses belajar, betul tak? Tapi kalau dah 2 tahun belajar tapi still tak boleh nak baca kitab sendiri, so macam mengaibkan lah. Malah pelajar-pelajar Malaysia pun, yang kat Malaysia, USIM, UAE dan sebagainya, dia orang jauh lebih power baca kitab bandingkan budak Jordan, budak Mesir, budak Saudi, mana-mana yang belajar luar. So dia bergantung atas diri lah, atas diri sendiri lah. So nasihat saya untuk korang, berusaha sungguh-sungguh belajar ilmu alat. Tahu ilmu alat tu apa kan? Ilmu alat tu ilmu, ada ikut lah, ada ulama kata ilmu alat ni 7, ada yang kata 14 ilmu alat. Ilmu alat ni adalah ilmu yang membolehkan kita untuk baca kitab dan faham semua jenis cabang ilmu. Kalau orang yang menguasai 7 ilmu alat, nahwu, balaghah, mantiq, saraf, usul fiqh, ulum hadis dan sebagainya, kalau kita kuasai ilmu alat semua tu, insya-Allah boleh jadi orang alim. Boleh baca kitab, boleh faham kitab dan sebagainya. Macam tu. So tu pesanan saya untuk korang lah. Dan diri saya sendiri, of course lah, of course diri saya sendiri. Saya pun banyak main, kita pun banyak main, cuma waktu belajar tu lah. Lagi satu, korang kan tengah ambil usul lagi kan, hafal matan dan belajar cara nak keluarkan hukum daripada matan tu, usul tu, insyaAllah. Tu je lah pesanan saya. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafaratul nas. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat buka